Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada kali ini kita memulai membaca surah Luqman. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, jangan lupa buka pada jilid yang ke-7, muka surat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alif lam mim. Inilah ayat-ayat Quran yang mengandungi hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Iaitulah mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat tunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran, Imam Az-Zarkashi menguraikan bahawa manhaj para salafus salih, kalangan para sahabat ni, dalam pentafsiran ayat-ayat awal dipanggil sebagai Fawaatihus Suwar, terbahagi pada dua. Telah diuraikan, yang pertama mazhab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini merupakan imamnya para sahabat. Bagi mazhab Abu Bakar As-Siddiq ini dan juga Umar, Uthman, Ali, pendekatan mereka ialah kita mengambil ayat ini nuriduha kama warat. Kami bawa ayat ini seperti mana yang Allah gambarkan, sehingga kata-kata masyhur daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mana langit nak menedurkan aku, mana bumi nak menampung aku, andai aku mengatakan satu perkara yang pandai-pandai, tidak ada bukti dan bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun manhaj Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pula adalah mentafsir ayat-ayat semikian, takwil ke, mentafsir ke, yang telah pelajari. Itulah di antara pandangan yang dikemukakan oleh yang dipanggil sebagai turjuman Al-Quran ini. Ini merupakan seorang sahabat yang mendapat gelaran penterjemah Al-Quran. Yang paling banyak riwayat boleh kita lihat salurannya datang daripada beliau Ibn Abbas ini. Mungkin maksud yang dikehendaki oleh Alif Lam Mim ni, 3 huruf ini, iaitu alif berarti anallah, lam wali jami'u sifatil kamal, akulah Allah dan bagiku segala sifat kesempurnaan. Kemudian mim, minnil ghufran wal ihsan, daripada akulah datang keampunan dan juga ihsan. Ada pula mengatakan alif ni merujuk kepada ulfatul arifin, kemudian lam menunjuk pada lutfi san'im al muhsinin, wal mim ila ma'alim mahabbati qulubil muhibbin. Ini adalah pandangan-pandangan menunjuk pada singkatan huruf-huruf ini bahawa yang mengandungi maksud yang tertentu. Ini manhaj Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa walaupun ayat semikian tak pernah tafsirkan Nabi SAW, tapi ada kalangan mereka yang melihat ni takwilan kerana mengajak manusia untuk berfikir. Ini merupakan satu bentuk tahadiyat, satu bentuk cabaran yang Allah kemukakan pada golongan Arab pada masa yang lampau, iaitu mereka ni merupakan pengubah syair, puisi yang sangat indah. Tapi bila sampai Al-Quran, dalam kata-kata yang mereka gunakan, huruf-huruf mereka biasa mendengarnya, mereka bungkam, mereka kalah. Jadi ketika turunnya Al-Quran, mendengar perkataan semikian, telah kita pelajari bagaimana mereka menyuruh di kalangan orang yang cuba untuk masuk Islam ni, walghaw fi la'allakum taghlibun, la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengar Quran ni, dan bertindaklah untuk memukul kompang ke, gendang ke, apa sahaja alat supaya mengelakkan manusia mendengar Quran, lantaran rasa takut bila Quran dibacakan mereka akan beriman. Maka ayat-ayat semikian boleh kita lihat mazhab para sahabat sendiri terbahagi pada dua. Yang pertama sebagai ayat mutasyabihat, kita bawalah sebagaimana yang Allah kehendaki, madai setakat itu tanpa takwil, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Tapi datang mazhab kedua, iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang telah mengupas dan mendalami ayat semikian untuk sampai kepada satu matlamat yang tujuannya untuk berkhidmat kepada Quran dan menggambarkan kesempurnaan. Baik, muslim-muslimat yang Allah sekalian, kemudian kita lihat tilka ayatul kitabil hakim. Beberapa kali yang telah kita pelajari bahawa tilka di sini merujuk pada satu isim isyarah yang merujuk pada jauh, sedangkan dia merujuk pada Quran yang ada dalam pegangan kita. Ini bertujuan untuk memberikan pengertian tingginya darjat, tingkatan dan nilai Al-Quran itu. Bayangkanlah bagaimana Al-Quran yang pada hari ini umat Islam baca. Pernah tak tuan-tuan terfikir hebatnya Al-Quran, bahawa Al-Quran yang ada sebagai satu mushaf di rumah setiap orang Islam pada hari ini? Dapat tak kita hayati bagaimana hebatnya kedudukan Al-Quran? Jadi mushaf Al-Quran yang ada di setiap rumah orang Islam, adakah setiap anggota muslim yang memiliki mushaf ini telah membaca kitab suci itu? Jawapannya, kalau kita tanya dengan seikhlas hati, tentulah jawapannya belum dihayati sepenuh. Jadi kitab
suci diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini dinamakan sebagai Alkitab, dinamakan Al-Quran. Bagai-bagai nama lah yang terdapat dalam Al-Quran sebutannya. Walaupun penerima dan masyarakat pertama yang ditemui oleh Al-Quran ini tidak pandai membaca menulis, ini semua dimaksudkan agar mereka ni dan juga generasi berikut membacanya. Fungsi Al-Quran ini seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Peranannya adalah untuk menjadi satu petunjuk. Jadi perkara ini tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan membaca dan memahami. Dari celah-celah redaksi Quran ni kalau kita lihat ada beberapa bukti, banyak bukti kebenaran. Pertama, seringkali kita belajar di sini tentang keindahan, keselasian, keseimbangan kataan yang ada dalam Quran. Bayangkan kataan yaumun yang berarti hari dalam bentuk tunggalnya berulang sebanyak 365 kali, sebanyak bilangan hari dalam setahun, dan bentuk jamak diulangi sebanyak 30 kali, yang sama bilangannya dengan satu bulan. Sementara itu kata syahrun yang berarti bulan hanya terdapat 12 kali. Panas dan sejuk masing-masing ni diulangi sebab 4 kali. Dunia dan akhirat, hidup, mati, syaitan, malaikat, banyak lagi lain semuanya dalam jumlah yang seimbang. Jadi dalam jumlah yang serasi. Ini adalah di antara kehebatan yang terdapat dalam pengkajian terhadap Al-Quran ini. Kedua, kalau kita lihat aspek kemukjizatan yang ada pada Al-Quran ini, iaitu pemberitahuan tentang perkara gaib yang diungkapkan dan kita belajar pada kuliah yang lalu kaitan dengan surah Ar-Rum yang menegas tentang kekalahan pasukan bangsa Rom di tangan Parsi pada tahun 914. Setelah kekalahan, mereka akan menang semula dalam masa 9 tahun dan lingkungan Bidha' sinin yang telah kita pelajari itu 3 hingga 9, dan itu yang benar berlaku tepat pada waktu kegembiraan kaum muslim menang menerusi perang Badar di tahun 622 Masihi. Bangsa Rom memperolehi kemenangan melawan Parsi pada 3 waktu yang sama. Demikian juga kalau kita lihat pemberitahuan Quran ni terhadap apa yang berlaku pada Fir'aun, bahawa badan Fir'aun ini selamat bila Allah menyatakan surah Yunus ayat yang ke-92, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada ini aku selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang selepas. Bayangkan pemberitahuan ini tentang selamatnya jasad Fir'aun yang tenggelam Laut Merah 3,200 tahun lalu baru terbukti pada hari ini bila maminya, mumia ini ditemui oleh di Wadi Al-Muluk, Taba, Mesir pada tahun 1896 dan dibuka pembalutnya oleh Elliot Smith pada 8 Julai 1907. Maha benar Allah SWT dalam kenyataan Quran yang menggambarkan jasad Fir'aun ini telah diselamatkan oleh Allah SWT untuk menjadi renungan bagi mereka yang selepas. Ketiga, kalau kita lihat kehebatan Quran ini yang Allah gambarkan, tilka ayatul kitabil hakim, menunjuk pada isim isyarat yang merujuk pada sesuatu yang jauh pada hal yang dekat. Kerana isyarat-isyarat ilmiah yang sungguh mengkagumkan yang telah pun menyebabkan ramai ilmuwan bungkam dan mereka telah masuk Islam. Bagaimana sesuatu yang dinyatakan oleh seorang manusia yang ummi, yang tidak pandai membaca, yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang pada waktu itu juga merupakan bangsa yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis orang Arab itu, mereka cuma pandai mengira saja, berniaga saja. Jadi bukti kebenaran mukjizat Nabi Allah ini merupakan satu benda yang beyond kemampuan manusia untuk memikirkan. Hanya Muhammad SAW yang datang membawa bukti yang rasional. Ketika masyarakat yang meminta bukti selainnya, maka Allah telah berpesan mengingatkan mereka seperti kita baca surah Al-Ankabut. Jadi inilah sebab kita lihat generasi umat Islam yang tidak membaca Al-Quran, dan kita bimbang kita masuk dalam gambaran Quran ayat yang ke-30 surah Al-Furqan, Rabbi inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sesungguhnya umat ni telah menjadikan Quran satu benda yang tak dipedulikan. Jadi merujuk kepada Al-Quran ni balik semula yang kita dapat lihat bila Allah menggunakan isim isyarat merujuk pada jauh, tapi untuk menunjukkan kedekatannya dalam hati orang beriman dan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh manusia, bahawa dia tidak boleh diubah isi kandungnya, maka dia merujuk kepada sesuatu yang dekat, tapi dalam masa yang sama dia merujuk sesuatu benda yang tidak akan dapat dipinda oleh mereka. Kemudian huda wa rahmatan lil muhsinin, ini adalah merujuk kepada satu ini bagi sebagai masdar. Itulah kalau kita belajar masdar ni tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, dia adalah merujuk kepada satu benda yang sifatnya tidak terikat dengan masa. Masdar adalah satu nama terbitan yang merujuk pada satu yang kukuh. Yang sifat Quran ini adalah sesuatu yang kekal dan tidak dapat dipinda, diubah. Jadi bentuk kata dan digunakan selepas Al-Quran, maknanya kat sini sebutan perkataan hudan wa rahmatan lil muhsinin ini adalah disebut selepas daripada sebutan Al-Quran. Ia mengandungi makna bahawa petunjuk ini telah pun mencapai kesempurnaan, sehingga Quran tidak sekadar berfungsi sebagai petunjuk, tapi adalah perwujudan dari petunjuk itu. Al-Quran merupakan penampilan dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hudan ni tadi seperti yang saya huraikan kepada tuan-tuan, dia tidak mengandungi informasi tentang waktu. Barangkali dia merujuk pada masa kini, akan datang ataupun masa yang lalu. Berbeza
kalau kita belajar daripada fi'il mudhari ke fi'il madhi ke, dia adalah terbatas pada waktu. Dengan sebab itu dapatlah kita fahami bahawa Quran ni memberi petunjuk kepada mereka yang hidup sewaktu Quran diturunkan, sehinggalah kepada hari ini sesiapa sahaja yang membaca Quran sifatnya sentiasa memberi petunjuk tanpa dibataskan oleh waktu ataupun zaman ketika diturunkan. Jadi penggalan ayat ini kalau kita perhatikan, berarti Quran telah memberi petunjuk pada masa yang lalu, dan dia juga pasti akan memberi petunjuk pada orang membacanya pada waktu sekarang, dan ia juga sudah pasti akan memberi petunjuk kepada mereka membacanya pada masa akan datang. Yang menunjukkan bahawa petunjuk Al-Quran ini bukan sekadar teori, tapi telah terbukti kemampuannya dalam kehidupan yang nyata dan berhasil untuk memberi keselamatan kepada begitu ramai manusia daripada zaman dahulu sampai sekarang. Inilah di antara makna yang ditampung oleh ayat yang merujuk kepada Al-Quran ini merupakan petunjuk, dan ia merupakan satu tema yang penting di antara maqasid Quran yang akan terlihat selepas ini, isu pendidikan. Daripada awal lagi Allah telah menekankan perkataan ini bahawa apa ini maksudkan Quran menjadi petunjuk sepanjang waktu pada mereka yang sentiasa berpegang dengannya. Dan perkataan muhsinin ni berarti telah kita pelajari dalam kuliah yang lalu berkaitan dengan sifat ihsan, iman dan juga Islam. Bayangkan tuan dimuliakan Allah sekalian, satu masa dulu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita masih ingat kisah-kisah yang saya bawa kepada tuan-tuan, bahawa Sayyidina Umar sengaja pergi melihat keadaan rakyatnya kerana yatafaqad ahwal ra'iyati, maka berjumpalah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang budak berkulit hitam, hamba menjaga begitu banyak kambing milik tuannya, tak terkira bilangan, kali beratus ekor. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada dia, wahai orang muda, juallah kepada aku seekor kambing itu, nanti bila kau pulang tuan kau tanya, katakan kepadanya dimakan segala, mana dia tahu banyak-banyak ni, mana dia boleh kira. Maka jawapan budak berkulit hitam itu ternyata hatinya begitu bersinar dengan nur ihsan, merasa pemantauan Allah padanya. Ni yang kita nak bangunkan semangat seperti ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka lelaki hamba itu berkata, tapi bagaimana dengan Tuhan, di manakah dia? Ni sahut pengembala. Ni dialog yang biasa kita dengar, kisah bagaimana perasaan muraqabatullah ataupun sifat ihsan dalam berhubungan dengan manusia dan ihsan dalam berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dua perkara yang tidak dapat diketepikan. Inilah sifat yang akan terlihat memayungi ataupun menjadi dasar dalam kehidupan orang yang hebat seperti Luqman. Jadi permulaan surah ni telah pun mencungkil satu kelebihan dan menyinari kehidupan kita, menerangkannya supaya perasaan seperti ini dan juga usaha aktiviti ke arah membangunkan ihsan dalam diri ini biar dilakukan. Bagaimana kita yang hidup pada ini tuan-tuan? Itu sebabnya seorang tokoh Islam yang terkemuka, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menulis sebuah buku bertajuk Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Mengapa kita menulis tuan-tuan? Ini ada kaitan dengan sifat ihsan yang sedang kita pelajari di awal surah Luqman ini. InsyaAllah saya akan bawa dalam kuliah akan datang kaitannya dengan jiwa ihsan ini untuk dibangunkan di setiap ibu bapa, guru-guru, pendidik, kerana kita tidak dapat lagi daripada tanggungjawab mendidik ini. Yang akan kita lihat lebih jelas bila masuk pada episod Luqman nanti. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.